Rancangan Salam Baitullah ini dibawa khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara, kita berjumpa sekali lagi pada malam ini secara langsung daripada Studio 2 Wisma TV Angkasa Puri, Kuala Lumpur bersama Salam Baitullah. Apa khabar semuanya? Kami harapkan saudara semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Dan besok bermulalah kuis Salam Baitullah. Dan jangan lupa saudara menonton Salam Baitullah dan jawab soalan-soalan yang akan diberikan. Hadiahnya amat lumayan. Yang pertamanya satu pakej umrah, itu sangat-sangat menarik itu. Dan kemudian yang seterusnya 8 pakej hadiah ke destinasi terpilih. Ya, kalau saudara dapat menjawabnya, insya-Allah hadiah ini milik saudara. Baik. Malam ini kita teruskan bicara kita. Kepada saudara yang ingin berinteraksi dengan kami, talian kami adalah 03-2282-8578 dan Facebook kami cariannya adalah Salam Baitullah. Baik. Kita akan bincangkan satu tajuk yang amat menarik pada malam ini. Tajuknya Haji Penebus Dosa. Ada tanda soalan di depannya. Apakah benar haji yang kita kerjakan tu semata-mata untuk menebus dosa kita, ataupun kita nak jadi seperti bayi yang baru lahir, ataupun bagaimana? Kita akan bincangkan bersama seorang tokoh yang tidak asing lagi, iaitu yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, seorang pensyarah daripada Universiti Islam Antarabangsa ataupun UAE. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Baik Doktor ya. Baik, semalam baru nampak Doktor ya. Baik, kita berjumpa pula pada malam ini. Baik. Doktor, bila kita sebut haji penebus dosa, biasanya manusia begini Doktor ya. Bila dia rasa bersalah, barulah dia nak tengok sejadah. Bila dia rasa bersalah, baru nak pergi umrah. Bila dia rasa bersalah, baru nak pergi haji. Yang lebih teruk lagi kadang-kadang yang saya sedihnya Doktor ya, kita merasakan waktu muda ini adalah masa untuk kita buat apa yang kita suka, dan mudah-mudahan bila dah tua nanti, dah berusia nanti, barulah kita nak cuci apa yang kita lakukan selama ini. Doktor, adakah ini wajar kita buat dalam konteks kita nak menembus dosa ini dengan menunaikan ibadah haji? Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Dr. Ridwan dan kepada seluruh penonton TV1 Salam Baitullah. Alhamdulillahirrabbilalamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Baik, jadi sebagai menjawab kepada soalan tadi, adakah wajar kita dah buat dosa banyak-banyak, puas-puas hati, kita tahu setiap tahun aku akan pergi umrah ataupun aku akan pergi haji, maka aku akan bersih balik. Jadi yang pertama sekali, kalau kita lihat secara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberikan 91 rahmat Allah turun ke atas muka bumi dalam hadis yang sahih. 99 Allah tahan. Maka satu rahmat itulah kita sebenarnya ada rasa ingin untuk bertaubat. Sebenarnya bagi saya, bagi sesiapa saja yang bila mana dia buat dosa, dia ada memikirkan untuk bertaubat, dia ada memikirkan untuk menghapuskan dosa, itu masih positif lagi lah. Walaupun ada negatifnya, tetapi berbanding orang yang tak ada langsung fikir nak taubat, tak ada langsung, dia dah tua pun dia tak fikir langsung, sebagaimana Nabi kata, yang pernah Nabi kata bahawa sesiapa yang membalagha 40 sanah, siapa yang umur dia sampai 40, walam yaghlib syarrahu khairahu syarrahu, dan kemudian kebaikan dia tidak mendahului keburukan dia, maka falyatajahhaz ilan nar, sediakanlah tempat di dalam neraka. So ada orang yang sampai umur 40 pun tak nak fikir nak taubat, dah jalan dah bongkok-bongkok masih nak buat dosa. Tapi dalam konteks sekarang ini kita nak, itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks sekarang ini
Ada orang yang sengaja buat dosa sebab dia rasa macam ada waktu untuk dia bertaubat ataupun hilang dosa dengan pergi haji, pergi umrah. Maka ini adalah satu pandangan, satu pemikiran yang salah. Walaupun memang betul haji itu ada, Allah peruntukkan keistimewaan bagi orang yang pergi menunaikannya dengan betul, bukan sebarangan orang. Sebab ramai orang, juta-juta orang yang pergi haji, bukan semua mendapat haji mabrur. Nabi kata, Nabi kata bahawa al-hajjul mabrur laisa lahu al-jaza' illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali syurga. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW juga, Nabi kata, man hajja fi hadzal bait, siapa yang telah menunaikan haji di Baitullah, kemudian walam yarfuth, tidak bercakap lucah, tidak bercakap kotor dan tidak mencaci maki dan seumpamanya, kemudian walam yafsuq, dan tidak membuat maksiat dan tidak membuat penipuan, dosa dan seumpamanya. Kemudian disebutkan oleh Nabi, raja'a ka yaumi waladatu ummu, dia akan kembali seolah-olah dia baru lahir daripada ibu dia. Hadis sahih, memang sahih. Tapi iaitulah kita kena faham, haji yang ada elemen-elemen tertentu saja. Jadi bukan semua jenis haji. Ramai orang pergi haji, dia balik dia makin jahat. Dia bukan jadi makin baik. Doktor, bila doktor sebutkan tadi kalau umur 40 boleh berubah, tak apa lagi. Kadang-kadang 50, 60 juga tak berubah lagi. Doktor, kejap, kita ada pemanggil di talian, kita ambil panggilan ni dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Hasnah dari Kedah. Ya, Puan Hasnah, dah pergi haji ke? Ya, tak, saya dah pergi umrah, tapi macam kita nak pergi lagi, boleh tak? Saya nak tanya je. Itu soalannya je? Setengah orang dia cakap tak boleh pergi, tergantung sebab kita dah tak boleh pergi haji. Setiap tahun nak pergi umrah tak boleh. Sekian, terima kasih doktor. Baik. Terima kasih Puan Hasnah. Ya, sama. InsyaAllah kami doakan hajat Puan Hasnah akan terkabul nanti. Ya, doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia dah pergi umrah sekali, kemudian nak pergi lagi tahun depan. Baik, jadi dalam konteks ini dalam kitab Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang dia menyebutkan, kita kena tahu aulawiyat. Aulawiyat iaitu keutamaan. Kalau kita dah pergi umrah tahun ini, umrah itu sunat sahaja. Dan daripada banyak-banyak benda sunat, dia ada sunat, ada ranking dia, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita pergi umrah, kita dapat pahala betul, alhamdulillah, kita dapat tengok Baitullah, kita buat tawaf. Tapi pahala tu, kalau lah betul kita dapat pahala pun, kita habis balik untuk kita je pahala. Cuba bandingkan kalau kita buat amal dengan duit yang nak pergi umrah tu, kita berikan untuk buat satu sekolah yang bagus, untuk sedekah untuk satu perkara yang boleh berpanjangan, yang dinamakan amal jariah. Yang itu dia punya kebaikan dia lebih baik, lebih hebat daripada orang pergi umrah untuk kali kedua, ketiga dan keempat. Ada ramai pelajar-pelajar Islam yang tak cukup bajet untuk belajar dan mereka rajin dan hebat. Kalau beri bantuan pada mereka, nanti mereka belajar bagus, kemudian grade bagus, cemerlang, lepas tu kemudian masuk dalam salam Baitullah macam ni, perempuan yang bagi bajet yang dapat pahalanya. Itu dia. Itu lebih hebat daripada umrah. Jadi sebab tu umrah sekali cukup. Yang lain kita cari tempat-tempat lain. Duit mana nak letak ni macam kita nak melabur lah tuan-tuan. Kita nak melabur, kita nak cari tempat yang return dia tinggi, return dia stable. Jadi begitu juga dengan pahala tuan-tuan. Kalau kita pergi umrah, kalau betul yang pertama tu kita rasa kurang sempurna, kita baru belajar, kita nak buat balik, that's okay. Tetapi kalau kita rasa dah pertama dah okey dah, tapi saja nak yang kedua, setiap tahun lah aku ada duit lebih, maka tak perlulah tuan-tuan. Tapi kalau dah rasa macam terlebih sangat duit, beri student pun dah beri, kalau tak pergi ni akan kena pergi Paris pula itu Itali, tak apalah nak pergi, maknanya kalau 3-4 tahun sekali, begitulah wallahualam. Baik, doktor, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau kita dah tahu dah, ya, katakanlah kita ambil umur 40 tu, doktor, tak juga berubah-ubah, dan kita teruskan ke umur 50, tak juga berubah, sampai 60 kita rasakan dah kumpul banyak dah ni, maka ketika itu barulah kita nak tebus balik. Doktor, persoalan saya bukan apa, doktor, kenapa bila kita tahu kita buat salah, kita ulang-ulang buat dengan harapan bila dah menimbun baru kita nak tebus balik. Adakah ini kita mempermainkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam soal ini, doktor? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebenarnya itu adalah talbis iblis namanya.
Talbis iblis ni maknanya tipu daya dan cucukan syaitan. Iblis ni dia punya kepintaran dia yang Allah ladikkan dia begitu. Dia akan masukkan yang pemikiran tadilah. Maknanya akan ada tempat untuk aku habiskan dosa aku, tangguh lagi. Padahal konsep dosa ni disebut oleh Allah dalam suratul Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau dalam hati orang tu ada satu penyakit dan dia biarkan, dia tak mau taubat lagi, dia biarkan, maka Allah kata fazadahumullahu marada, maka Allah akan tambahkan lagi banyak penyakit. Maknanya kalau kita biarkan satu dosa kita buat, kita biarkan, tidak ada istighfar, tidak ada taubat, maka dosa tu akan membanyak, bukan makin untuk memudahkan kita untuk pergi haji, tapi makin menyusahkan kita untuk pergi haji. Kita akan menjadi lagi malas, kita akan menjadi makin terasa tak penting, dan akhirnya pada 50 kita tak pergi juga pun. Betul. Kita niat saja, kemudian niat itu akan tenggelam dengan benda-benda kesibukan, kerana itulah dia sifat dosa yang macam virus. Saya war-warkan sebegini, doktor, bukan apa, sebab kita nakkan anak-anak muda yang tengah bersemangat ni menonton Salam Baitullah ni, yang nak pergi buat haji ni ketika usia muda, dengan harapan bila dah pergi waktu muda jangan ulang lagi kesilapan kita, doktor, ya. Baik, doktor, kita akan sambung lagi. Pastikan saudara tidak ke mana-mana, perbincangan kita amat menarik. Kita akan terus bersama selepas ni. Silakan. Baik, saudara, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama Salam Baitullah, dan tidak dilupakan kepada Bank Rakyat, bank pilihan anda, dan Rakyat Travel yang sudi menaja program ini. Dan esok soalan kuis kita akan bermula. Saudara pastikan terus menonton Salam Baitullah sebab hadiahnya amat lumayan. Saudara hanya SMS saja kepada kami, type SB, hantarkan kepada 32776. Kalau saudara orang yang bernasib baik, hadiahnya cukup lumayan. 1 pakej umrah dan 8 hadiah bernilai RM500 ke destinasi terpilih di dalam negara. Baik, nampaknya Tuan Haji Izam Hadi Siddiq telah pun bersedia untuk memberikan laporan semasa perkembangan jemaah haji kita di Tanah Suci Mekah. Saudara Izam, saya nampak sudah bersedia itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi yang berbahagia, doktor, dan juga tamu kita di studio 2. Baik, saya teruskan dengan status masa dulu. Silakan. Okey, baik. Untuk pengetahuan semua, sekarang ni mudah bagi saya tengok sebelah kanan, saya dah nampak jam pukul berapa, kerana di sebelah kanan adalah Masjidil Haram dan juga menara jam yang besar. Sekarang pukul 4.12 petang. Jemaah kita baru saja selesai waktu asar ketika ini. Dan nak cerita sikit, semasa solat Jumaat tadi memang penuh. Jadi bagi jemaah yang datang lewat daripada pukul 10 pagi, memang dah tak boleh masuk lagi, kenalah semayang dekat dataran di luar Masjidil Haram tu. Dan Jumaat ini juga adalah Jumaat yang terakhir sebelum hari wukuf pada 9 Zulhijjah, Khamis depan ni, Ustaz. Okey, doktor, kita sebenarnya dah dapat pesanan ataupun permintaan dari rakan-rakan di laman sosial Salam Baitullah. Yang kita buka semalam, Nur Fatihah, dia minta mencari ibu dan ayahnya. Memang rezeki Nur Fatihah, walaupun ibu dia lambat tadi, tapi dapat juga berada dengan kita sama-sama ni. Rezeki tu anak-anak jumpa kita, kan. Betul, kita sama dengan ayahandanya dulu. Cik, siapa nama? Rozali bin Said. Okey, anak Cik Rozali hantar SMS, hantar dekat Facebook pesanan dekat Salam Baitullah, nak tengok ayah dia kat sini. Boleh cerita sikit keadaan ayah dia sekarang, dan apa perasaan bila anak tu sendiri suruh kami mencari ni, Cik Rozali ni? Keadaan ayah di Mekah Mukarramah ni sihat sejahtera, dan perasaan ayah sungguh gembira lah apabila anak mempunyai perasaan mencari ayah dan ibunya di Tanah Suci ni. Okey. Okey, ibu dia lambat. Okey, nama Hajah dulu. Siti Ramlah binti Darus. Okey, boleh terangkan anak yang minta kita cari tu anak yang keberapa dari keluarga? Anak yang kedua daripada 3 adik-beradik. Okey, harapan pada anak yang minta kami cari puan ni? Minta anak rasa gembira lah, nak kena mak ayah darah.
ni kan kat sini. Lepas tu mak ayah ni sini, harap anak-anak di sana keadaan sihat, selamat inilah selalulah. Akak tak rasa memang rasa terharu sangat bila anak kan hantar ni suruh cari mak dia kat sini kan. Tadi saya pun terkejut lah dapat telefon tadi, memang terkejut. Alhamdulillah lah. Anak tinggal kat mana? Alhamdulillah lah, mak dijemput jadi tetamu Allah pada tahun. Anak tinggal dekat mana ni? Anak yang ni di Institut Perguruan Persekutuan Pulau Pinang, anak nombor 2. Kakaknya mengajar di Sabah. Dan adik dia yang nak ambil SPM tunggu rumah. Tunggu rumah. Lepas tu malam-malam tumpang sama jiran. Harap adiknya tu Siti Sarawaida belajarlah pulang-pulang. Mak doa lah dapat SPM yang terbaik untuk tahun ni. Doa mak berkat tu. Mak doa di tanah suci Mekah ni. Okey, doktor. Sekejap, satu lagi. Ya. Doa ibu berkat tu. Betul, ada rakan kita yang buat Haji Ifrat ni. Dia ihram dah berapa hari dah ni bang? Nama penuh dulu bang. Saya Zaidi bin Abdul Razak daripada KT 100 daripada Kuantan Pahang. Dah sampai sini 16 hari bulan, maksudnya dah sampai 3 hari dah. 3 hari. Sekarang ni masih lagi dalam ihram lah untuk buat Haji Ifrat. Ya. Okay. Tahniah untuk abang lah. Tahniah untuk abang Terima kasih banyak. Okey Ustaz, setakat itu dulu masa yang kita ada langsung dari Kota Mekah ni. InsyaAllah esok kita ada package yang kita sediakan. Kita mencari lagi ibu bapa yang diminta oleh rakan-rakan Facebook Salam Baitullah ni. Jadi kena tunggu siapakah ibu bapa mereka yang dapat kita cari. Ada 2 package kita sediakan nanti. Baik. Jadi saya Izam Hadi Siddiq bersama dengan juru kamera Aris Ahmad dan juga juru teknik Wan Jeffrey Abdul Kadir mengucapkan Salam Baitullah untuk anda semua. Assalamualaikum dari Kota Mekah Al-Mukarramah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Izam Hadi Siddiq. Bertuah sungguhlah anak-anak dapat tengok mak bapak dia sekarang ni sihat walafiat di tanah suci Mekah. Saudara teruskan menonton Salam Baitullah. Mana tahu ibu bapa kita, saudara mara kita yang akan ditemui oleh kru Salam Baitullah itu nanti. Baik, kita teruskan perbincangan kita pada malam ini atas tajuk Haji Penebus Dosa bersama Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Doktor, kalau boleh saya nak bacakan Facebook yang telah dihantar ni. Kalau boleh kita fokuskan pada Facebook kejap, yang 12 minit yang berlalu ni. Daripada Saifullah A.L. Kugirani. Salam Ustaz, dia kata. Salam. Haji penebus dosa besar ke ataupun dosa kecil? Kemudian 12 minit yang lalu, cuba tengok di situ. Daripada kemudian Zura Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menarik tajuk. Kebanyakan jemaah haji yang balik pada Mekah, kita lihat mukanya bersih, berseri-seri. Adakah disebabkan dosa-dosa mereka telah terampun, Ustaz? Doktor ambil nanti soalan ni. Daripada Wan Zuhri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramai di kalangan umat manusia melakukan dosa dan ada yang berpendapat bahawa bila pergi haji nanti barulah memohon keampunan Allah. Soalan saya, adakah dosa itu dapat terhapus dan setelah kembali semula ke tanah air buat lagi dosa? Mohon penjelasan Ustaz. Dan kemudian daripada Rafizah Abdul Razak. Salam. Waalaikumsalam. Adakah terhapus dosa orang yang sudah meninggal dunia tetapi belum sempat buat haji yang dibuat badal haji oleh keluarganya? Daripada Woodland, Singapura. Ustaz, nak baca ni banyak, bawah soalan ni pun banyak yang menarik lagi. Kalau Ustaz terlupa nanti tanya je saya tengok balik Ustaz. Sila Doktor. Baik, soalan yang sama. Soalan dia kata haji ni penebus dosa besar ke dosa kecil? Jadi penebus dosa besar atau kecil ini telah pun dibincangkan oleh banyak para ulama bila mana membincangkan hadis yang kita bacakan tadi. Dan majoriti, hampir semua para ulama, antaranya Imam At-Tirmidzi sendiri menyebutkan doa itulah makhsusun, iaitulah khas kepada dosa-dosa yang melibatkan hak Allah semata-mata dan tidak melibatkan hak manusia. Maknanya hak manusia itu kalau ada mengumpat duit orang, ada mengumpat orang, itu semua kena minta maaf dengan manusia, kena pulang balik duit. Kemudian Imam Tirmizi sebut lagi dan disokong oleh Imam An-Nawawi dan lain-lain. Maknanya dosa-dosa itu katanya adalah dosa-dosa kecil sahaja. Kerana dosa-dosa besar boleh juga, tetapi sewaktu buat haji itu jangan lupa untuk bertaubat. Pada hari Arafah itu jangan lupa untuk bertaubat. Maka kalau bertaubat, maka dia akan dapat pengampunan dosa besar kerana taubat yang dilakukan pada hari Arafah ataupun di sana. Ini kalau dia kata balik biasanya muka berseri Ustaz. Baik, saya rasa tak
tak adalah standard. Sebab ada juga orang dia balik muka makin hitam pada juga. Tapi bukan sebab kerana dosa, tapi kerana pada waktu tu mungkin panas, maka dia banyak terdedah jadi makin gelap lah. Tapi kalau ada orang balik berseri-seri, maka itu tidaklah dijadikan sebagai satu standard bahawa dosa dia terampun. Tetapi ada kalanya itulah cara Allah nak memuliakan seseorang. Maka akan nampak wajahnya nampak lebih ceria, nampak lebih baik, dan begitu juga dengan akhlaknya. Maka ada orang yang mungkin dia asyik marah, asyik maki hamun, maka muka ni orang tengok pun ada aura, kata saintis, ada aura-aura yang tak baik. Doktor, kita tangguhkan sebentar soalan Facebook, Doktor. Ini pun cara langsung ni, kalau saudara penonton nampak di belakang TV Plasma ni, ini siaran langsung di Tanah Suci Mekah. Tengok jutaan manusia sedang melakukan tawaf. Alhamdulillah. Mungkin yang tak pernah pergi, tak pernah tawaf, mungkin rindu nak ke Mekah. Ini kerinduan yang mesti kita tanam dalam diri kita. Baik, saudara, kita nampaknya ada satu bingkisan khabar daripada Tanah Suci. Kita saksikan bersama. Kita akan kembali selepas itu. Silakan. Tugas mereka sangat mencabar. 28,000 jemaah haji Malaysia perlu mereka pantau setiap masa. Ini bermakna mereka bertugas 24 jam mengikut giliran yang ditetapkan. Kalau tidak tahan sabar dan tidak boleh bertolak ansur, sudah tentu petugas pasukan ronda tabung haji ini gagal merealisasikan slogan Santuni Duyufur Rahman. Tugas mereka dibagi kepada waktu siang 7 jam dan waktu malam 9 jam. Tugas-tugas utama dia orang pasukan peronda adalah untuk mencari jemaah yang tersasar. Walau bagaimanapun pasukan peronda ni bekerjasama dengan pasukan peronda yang negara-negara lain seperti Pakistan, Indonesia, India dan lain negara, saling membantu antara satu sama lain bagi jemaah yang tersasar. Hikmat pelanggan tabung haji memperuntukkan 13 peronda bertugas dalam 3 giliran setiap hari. Bayangkan, jika ada jemaah tersasar, petugas ini bertanggungjawab untuk menunjuk arah. Malah ada kalanya mereka perlu menghantar jemaah haji ke hotel yang jaraknya antara 500 meter hingga 1 kilometer sebelum berpatah balik. Selepas hampir sebulan kami berada di sini sebagai anggota peronda, tidur ini bagi kami memanglah, kalau nak kirakan paling maksimal kami dapat tu secara sempurna pun 2 jam dalam masa sehari. Bagi kami itu pun sudah memadai, sebab di dalam jiwa kami sebenarnya daripada mula lagi hadir ke Tanah Suci Mekah ini dengan satu niat untuk membantu semua jemaah haji yang memerlukan pertolongan. Jadi bila memandangkan dasar tersebut, mikirkan semula, anggapan kami tidur itu bukan satu benda yang penting bagi kami, dan penat itu bukan satu benda yang mesti bagi kami. Yang penting bagi kami adalah kepuasan bagi semua jemaah, dan kami rasa amat berbesar hati kalau mereka ni sentiasa memandang kami dalam keadaan yang senyum saja. Bagi saya memang sungguh mencabar, dan saya juga bersyukurlah walaupun petugas peronda ni memerlukan tenaga, kesihatan, tapi dalam masa yang sama kita berada di tempat yang suci ni, kita minta dengan Allah Ta'ala supaya memberi kita semangat, tenaga, kesihatan untuk kita membantu para jemaah kita untuk menunaikan ibadah haji. Secara purata, sejumlah 30 aduan dicatat dan kesemua kes tersasar ke maktab lain dapat diselesaikan dalam tempoh kurang 12 jam. Jemaah yang sering dikesan menghadapi masalah tersasar berusia 60 tahun ke atas. Kebanyakan mereka keliru kerana kesesakan dan gagal bertemu pintu Masjidil Haram yang dimasuki dari awal. Bagus, sebab apa, yang kalau ada masalah dia orang boleh bantu. Ada juga saya dengar cerita mana yang tak tahu, dia tanya pasal ronda macam mana nak balik, tak boleh baca kan. Lepas tu memang ada, kadang-kadang kita tak nampak dia kan. Walau bagaimanapun memang alhamdulillah setakat ni servis daripada Tuan Haji sangat memuaskan. Baguslah nak buat ialah mana dia dapat membantulah bakal-bakal haji yang tersasar daripada kawasan Masjidil Haram lah.
Baguslah tugas-tugas tu dapat diteruskan di masa-masa akan datang lah. Sangat baiklah. Benda ni memang patut diteruskan. Pasal ini menolong pada yang baru datang lah, terutama pada yang baru pertama kali datang ke membuat umrah lah dan haji ini. Jemaah haji adalah dinasihatkan supaya pergi ke Masjidil Haram secara berkumpulan, dan mereka yang sudah berusia pula perlu ada pengiring bagi mengelakkan tersasar. Baik saudara, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama Salam Baitullah. Dan kepada saudara yang ingin berinteraksi dengan kami, telefon kami adalah 0322828578 dan Facebook kami adalah Salam Baitullah. Dan insya-Allah saya cuba baca soalan-soalan yang hantar. Banyak sangat yang masuk ni. Baik, sebelum kita bincangkan tajuk ini dengan lebih lanjut, kita ikuti perkembangan semasa jemaah haji kita di Kompleks Tabung Haji Kelana Jaya bersama dengan Ustaz Nabil. Silakan Ustaz Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih lagi dapat bersama dalam rancangan Salam Baitullah bersama saya Nabil Ahmad. Kita ikuti sedikit perkembangan dan laporan terkini jemaah haji Malaysia yang bakal berlepas dengan KT 106 pada hari ini, yang merupakan penerbangan terakhir yang akan membawa jemaah haji Malaysia ke Tanah Suci. Kita ikuti beberapa temu bual eksklusif bersama dengan jemaah-jemaah haji yang terakhir untuk penerbangan terakhir ini, untuk sama-sama kita ikuti apa harapan mereka. So saya harap mohonlah doa supaya perjalanan kami sekeluarga dipermudahkan di sana dan ibadah haji kami mendapat haji yang mabrur. Sebenarnya tujuannya adalah harapan ibu saya lah, because ayah saya meninggal di Madinah dalam mengerjakan haji tahun 2005. So harapan ibu saya untuk bawa semua kami adik-beradik untuk pergi menziarahi pusara ayah saya di sana lah. Saya bersyukur sangat kepada Allah dapat menunaikan haji berpadu haji, dan saya harap saya dapat haji yang mabrur, selamat pergi dan kembali, dan dipermudahkan semua perjalanan kami semua dan umat Islam yang menunaikan ibadah haji tahun ini. Begitulah harapan dan juga impian mereka yang bakal bergelar tetamu istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun saudara, di sebalik tabir, orang yang melakukan kerja dengan sepenuh keikhlasan mereka memastikan perjalanan agar berjalan dengan lancar dan juga sampai ke tahap yang paling maksimal. Hari ini 19 Oktober merupakan hari terakhir pengurusan penerbangan jemaah haji ke Tanah Suci, dan dengan terbangnya jemaah KT 106 pada hari ini yang menggunakan pesawat MH8090 ni, dan jemaah ini akan berlepas dari lapangan terbang KLIA Sepang jam 4.10 petang ini, dan insya-Allah akan tiba di Jeddah pada jam 8.15 malam ataupun 1.15 pagi waktu Malaysia. Dan maka sempurnalah keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci 100%, dan stesen Kelana Jaya ini menguruskan 80% ataupun lebih kurang dalam 21,000 lebih jemaah haji. Dan kita sepanjang operasi ini kita telah menguruskan sebanyak 62 penerbangan, dan kita akan mula beroperasi balik semula untuk fasa 2 ataupun keberangkatan tiba jemaah haji ke tanah air pada 1 November, dan akan terus beroperasi sehingga 29 November untuk fasa 2. Begitulah suasana sebenarnya pergelakan jemaah haji di Kompleks Tabung Haji Kelana Jaya setelah mereka melalui fasa pertama dengan pemeriksaan bagasi dan daftar masuk, dan mereka dibawa ke Dewan Taklimat. Dan di Dewan Taklimat mereka akan diberikan beberapa penjelasan dan penerangan, dan apapun sebelum mereka dilepaskan, azan akan berkumandang menandakan bahawa perjalanan pemusafiran bakal dimulakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Laungan talbiyah semakin berkumandang dan semakin mendebarkan setiap jiwa-jiwa insan yang bakal menjadi tetamu Allah pada tahun ini. Dan pastinya hari ini adalah hari terakhir jemaah haji Malaysia bakal berangkat ke Tanah Suci. Apapun inilah dia
mereka yang telah pun dijemput sebagai tetamu Allah bersedia untuk berlepas dari Kompleks Tabung Haji Kelana Jaya, dan kita iringi dengan doa agar segala impian mereka, hasad dan juga hajat mereka tercapai, dan yang pasti usaha perlu dilaksanakan saban waktu, saban masa, saban ketika. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba Allah yang tahu bersyukur. Itu saja laporan saya dari Kompleks Tabung Haji Kelana Jaya. Teruskan setia bersama kami hanya di Salam Baitullah di TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terima kasih Bank Rakyat, Bank Pilihan Anda dan Rakyat Travel, dan terima kasih kepada penonton yang masih lagi terus setia bersama Salam Baitullah. Kita sedang membincangkan tajuk haji penebus dosa bersama Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, pensyarah pada UIA. Baik Doktor, saya tengok Facebook ni saya kena baca sebab soalannya amat menarik Doktor. Kita ambil Facebook 22 minit yang lalu, saya tak berani nak tekan lagi, takut banyak lagi yang masuk ni. Daripada Muhammad Firdaus Sujo. Assalamualaikum. Dia kata, Waalaikumsalam. Saya ada kemusykilan. Ramai yang selalu beranggapan jika dah tunaikan ibadat haji, insya-Allah dosa-dosa akan diampunkan. Tetapi bila dah pulang ke tanah air, mereka ulang semula dosa-dosa lalu, malah juga menambah lagi dosa dengan dosa-dosa yang baru. Kerana mereka beranggapan nanti boleh pergi haji semula untuk bertaubat. Sedangkan ibadah haji itu adalah satu ibadat yang wajib, satu lambang pengorbanan manusia meraih cinta dan redha ilahi. Sedap sungguh soalannya. Bukan semata-mata untuk menembus dosa. Harap dapat komen daripada Dr. Zaharuddin. Kemudian daripada Yusuf Yaakob. Tidak ada istilah tebus dosa dalam Islam. Yang ada bertaubat. Kalau simpan niat nak bertaubat di Mekah sana, adakah benar-benar kita yakin kita panjang umur dan sempat bertaubat? Dosa pahala ini Allah saja yang tahu. Taubat itu pun tak perlu bertempat pun. Di rumah pun boleh kalau benar-benar rasa berdosa dalam satu hal. Jangan ingat Allah itu duduk di Mekah saja. Baik, yang terakhir daripada Hafiz Sumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya, sekiranya kita menebus dosa di Mekah dan setelah pulang ke tanah air kita melakukan dosa tersebut, apakah dosanya itu akan bertambah, hajinya akan terbatal? Keras apa tu soalan tu Ustaz. Minta Doktor minta komen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang pertama sekali, balik haji telah pun dikira habis dosa, kemudian buat lagi dosa ataupun tambah lagi dosa-dosa yang baru. Baik, jadi dalam perbincangan para ulama akan erti haji mabrur. Haji mabrur itu adalah haji yang dilakukan, kata Imam An-Nawawi, dan disebut juga oleh Imam Al-Qurtubi dan dirajihkan oleh Imam Ibn Hajar, iaitulah haji yang dilakukan betul, dia penuh hukum-hukum dia, wajib-wajib dia, dan tidak ada apa nama tu yarfus, yafsukh, dan benda itu bukan hanya sewaktu haji tapi dia selepas haji. Jadi kalaulah seseorang itu selepas haji dia terus bercakap kotor, memaki hamun, buat dosa sebagaimana biasa ataupun makin meriah lagi, itu tanda hajinya tidak mabrur. Jadi oleh kerana itu, kalau dia lakukan itu, maknanya dia adalah orang yang sudah maknanya kena taubat, bukan haji lah, maknanya dia kena taubat cara lain lah. Jadi itu yang perlu kita kena faham, bahawa kalau dilakukan maksiat dengan bebas, tidak ada rasa insaf, tetapi kalau nak kata balik pada haji saja, tak ada dosa langsung, jadi maksum, itu pun tak rasional juga. Kerana manusia sentiasa, Nabi kata kullu ibni adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ada dosa, sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat. Jadi apa yang kita nak, dia balik pada haji, dosa habis, tapi mesti dia akan buat dosa juga. Tapi apa yang berlaku adalah dia segera zakarullah fastaghfaru lidhunubihim wa ma yaghfiru dhunuba illa anta wa walam yusiru ala ma fa'alu. Iaitu Allah kata orang-orang macam ni, kalau dia dapat haji mabrur, dia mungkin berlaku dosa juga lepas itu, tapi dia akan cepat, betul-betul akan cepat taubat, cepat istighfar, cepat berhenti daripada melakukannya. Jadi itu adalah antibody iman yang telah ditanam semasa dia pergi haji. Itu yang pertama. Yang keduanya, tebus dosa ada tak dalam Islam? Jadi tebus dosa ni saya pun tak pasti tebus tu maksud dia macam mana. Tapi yang pasti dalam Islam tidak ada boleh pergi masjid, jumpa dengan Tok Imam, boleh ampunkan dosa aku, tak boleh. Jadi tebus dosa, kalau nak kata nak cover dosa dengan pahala, ada. Sebagaimana Nabi kata, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'a al-hasanah tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Nabi kata, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan padamlah, ikutilah perbuatan dosa kamu dengan perbuatan pahala, kerana perbuatan pahala itu akan boleh padam. Saya tak tahulah itu nak nama tebus atau tak tebus tapi Allah memang menyuruh kita untuk menutup dosa-dosa kita dengan
al-hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan akan memadam dosa-dosa. Doktor, kita ada pemanggil di talian ini. Kita ambil panggilan ini dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Prof dan Doktor. Ya, siapa di sana? Saya Haji Osman dari Matang dan Pulau Pinang. Tuan Haji bila pergi haji? Tahun 2005 itulah Prof. Alhamdulillah. Silakan. Prof, memandangkan tajuk pada malam ini haji penembus dosa. Ya. Jadi saya teringat balik macam mana pula umrah tersebut, macam mana ni dosa-dosa yang boleh tebus dengan umrah pula. Itu saja Prof dan Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Doktor silakan. Baik, bismillah walhamdulillah. Nabi sebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang sahih, yang mana disebutkan al-hajj wal umrah yunafiyani adz-dzunub wal faqr kama yunafi sesungguhnya haji dan umrah dapat membersihkan dosa dan kefakiran sebagaimana kama yunafil kir khubthadz zahab wal sebagaimana tukang api, tukang besi di dapur, bila mana dia panaskan api untuk buang besi, asingkan besi dengan emas. Jadi begitulah haji dan umrah akan mengasingkan manusia daripada dosa. Maknanya Nabi sebut di situ haji dan umrah. Cuma sudah tentulah haji itu lebih utama kerana lebih besar, kerana dia pun lebih susah dan dia pun lebih banyak ke manasik ataupun kerja-kerja hajinya. Tetapi ini nak menyebutkan bahawa umrah juga ada mempunyai kelebihan itu kalau dilaksanakan dengan tepat dan betul. Itulah seringkas. Nak jawab soalan Facebook tadi. Soalan Facebook tadi iaitulah yang seterusnya tadi di rumah tadi boleh bertaubat juga di rumah. Betul. Memang taubat ini dia memang ada afdaliyah, kelebihan dia kalau berada di Arafah. Tetapi tak boleh maknanya kita nak tunggu, sebab memang betul ajal maut ini di tangan Allah. Dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, bila kita tahu saja kita buat dosa, kita wajib bertaubat alal faur. Alal faur dalam bahasa Arab artinya segera, tak boleh tangguh. Macam malah bukan taubat saja perlu segera, nak buat kebajikan pun perlu segera. Kalau dah ada duit, dah ada kemampuan, jangan tangguh-tangguh pergi haji cepat. Jangan macam-macam alasan. Itu pun sama juga. Sebagaimana Nabi pernah diberikan sedekah untuk Nabi agihkan. Nabi lepas habis solat asar, Nabi terus bangkit dan tak ada dah Nabi berwirid, Nabi terus melangkah para sahabat. Sahabat-sahabat lepas tu terfikir terfikir apa hal ni. Nabi balik semula ke masjid. Sahabat tanya, Nabi kata sebab aku terfikir tadi ada harta sedekah yang aku belum agihkan. Nampak? Segera nak buat kebaikan. Taubat itu adalah kebaikan, perlu disegerakan dan jangan dilewatkan. Wallahu alam. Doktor, sepatutnya doktor masa kurang dosa lah kita nak mendapat nikmat hidup sebagai orang Islam tu, kita buat yang terbaik lagi, pergi haji, tak kira lah doktor janganlah kalau boleh dalam pemikiran kita bila dah banyak kumpul baru kita nak tebus. Tidak timbul soal itu. Baik, saudara, kita berehat lagi, kita beri laluan kepada bingkisan eksplorasi haji. Kita akan kembali selepas itu. Silakan. Al-Masyair, ia merujuk kepada tempat ibadah. Bersama-sama rakan media dari Pasukan Media Tabung Haji, eksplorasi hari ini memaparkan tempat-tempat ibadah haji. Sekarang ni kami dalam perjalanan untuk menziarahi kawasan-kawasan masyair ataupun kawasan ibadah haji. Yang pertama kita akan menuju ke Padang Arafah. Selepas itu kita akan ke Muzdalifah sebelum kita ke Mina untuk melihat sendiri ketiga-tiga jamrat yang akan dipenuhi umat Islam untuk mengerjakan ibadah haji pada musim kali ini. Lokasi pertama adalah Padang Arafah. Jaraknya adalah 22 km dari sebelah tenggara Masjidil Haram dan luasnya kira-kira 10.4 km persegi. Setibanya di Arafah, kami singgah di Masjid Namirah.
Ini adalah Masjid Namirah. Masjid Namirah ini mempunyai struktur binaan yang amat unik. Di bahagian depannya, ia terkeluar dari kawasan sempadan Arafah. Manakala di bahagian belakangnya, ia masuk dalam kawasan sempadan Arafah. Jadi bagi para jemaah yang akan wukuf di Masjid Namirah ini, jadi pastikan anda berada di kawasan yang masuk di dalam kawasan Arafah untuk memastikan wukuf anda sah ketika menunaikan rukun Islam yang kelima. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang utama, dan sesiapa yang meninggalkannya maka hukumnya adalah seperti tidak melakukan haji. Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya haji itu ialah Arafah. Eksplorasi haji kami teruskan ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah adalah sebuah bukit kecil yang terbentuk daripada batu-batu besar yang keras. Terletak di timur Arafah. Jarak Jabal Rahmah dengan Masjid Namirah kira-kira 1.5 km. Menjelang hari wukuf, ramai di kalangan jemaah haji yang datang ke Padang Arafah ini bagi menghayati dan mengimbau sejarah yang terdapat di sini. Bergerak ke Mina, kami melalui Muzdalifah. Jarak antara Mina dengan Muzdalifah ialah 7.5 km. Okey, ini adalah kawasan Mina dan jemaah akan berada di sini untuk melakukan lontah di ketiga-tiga jamrah yang berada di belakang sana. Mina adalah tempat jemaah haji berkumpul, dan di sini jugalah jemaah haji melakukan salah satu ibadah haji, iaitu melontar. Kiswah atau kelambu Kaabah akan diganti pada hari wukuf setiap tahun. Bagaimana penyerahan kiswah? Bagaimana kelambu Kaabah ditukar? Semuanya dalam Salam Baitullah pada episod akan datang. Jangan lupa, Salam Baitullah 9 malam TV1. Alhamdulillah, saudara, kita bertemu kembali secara langsung daripada Studio 2 Wisma TV Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kepada saudara yang ingin berinteraksi dengan kami, talian kami 0322828578 dan Facebook kami adalah Salam Baitullah. Kita sedang membincangkan tajuk Haji Penghapus Dosa bersama Dr. Zaharuddin Abdul Rahman daripada Universiti Islam Antarabangsa. Baik, Doktor. Saya kira, Doktor, sebagai umat Islam ini, ketika dosa masih lagi orang kata tidak banyak, ketika itulah sepatutnya kita mendapatkan nikmat untuk sebagai seorang Islam ni, Doktor. Bagaimana Doktor melihat perkara ini? Baik, bismillah, alhamdulillah. Memang benar Allah SWT pun telah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah berjaya dan cemerlanglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan rugilah orang-orang yang mengotorkan hatinya. Maka orang-orang yang membersihkan jiwa ini semakin banyak dia buat kebajikan. Sebab tu dosanya belum banyak, kemudian ditambah lagi dengan amal, ditambah lagi dengan amal. Itulah cara untuk kita menyekat peluang nafsu menawan hati kita. Jadi begitu. Okay. Doktor nak sambung gitu. Kejap, Doktor. Kita ada satu lagi bingkisan untuk tatapan penonton kita di rumah. Bingkisan Kiblatku kita saksikan bersama. Silakan. Nama makcik Hajah Siti Aminah Haji Mat Saleh. Makcik ni orang Kedah. Umur pun dah 86 tahun. Setakat ni, alhamdulillah, boleh lagi buat semua kerja rumah, termasuk amal ibadat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah. Syukur dengan nikmat Allah beri, makcik dapat pergi haji 2 kali. Sekali naik kapal laut dan sekali lagi pergi dengan kapal terbang. Yang naik kapal laut tu tahun 1944.
makcik pergi dengan arwah suami Haji Ahmad bin Abdullah Subuh dengan sepupu dia. Kami naik kapal laut kat Pulau Pinang. Nama kapal haji tu Anshun. Tahun 53 1 Ramadan. Tambang lebih kurang so 2 orang 5,000, 1 orang 2,500. Tapi dia bagi balik pula 1,000 untuk makan di sana. Dalam kapal tu okeylah, bolehlah. Kapal ayam. Jadi makcik pi bulan puasa, makan dia bagi masa buka puasa dengan sohor lah. Seronok lah cara tu, kita tak biasa pi lagi. Bila kita naik kapal ayam pun jadi kita berasa seronok lah. Orang yang dalam kapal tu, jemaah tu ada 800. Lama tak macam sekarang. Jadi makcik kenalah bawa bekal. Bukan saja makanan, perkakas masak macam periuk pun bawa sekali. Dulu-dulu tak apa, semua tu makcik letak dalam kotak kayu. Orang panggil tong sahara. Bawa macam kuih kering-kering tu, kuih karas, ikan kering. Masa tu bawa tu orang sahara. Untuk bawa bekal sana, pasal mak mentua, pak mentua duduk sana. Beras bawa macam-macam, kelapa pun bawa, minyak nyok pun bawa. Satu tuang sahara. Masak jugalah dengan mak mentua. Tapi semua ada syekh di sana, tapi makcik tak duduk dengan syekh. Duduk dengan mak mentua, pak mentua, abang makcik pun duduk sana. Dia pergi mengaji di sana. Kapal ayak dengan kapal terbang. Kapal terbang lah bagus, pergi 8 jam saja, balik 8 jam saja. Kalau kapal ayak sampai 12 hari. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Masa kita tak bersapi ni pasal seronok lah. Tambah-tambah pula sampai dalam Mekah ni nampak. Masuk kota Mekah nampak Baitullah. Lagi seronok lah. Tak ada ingat dah kejawi. Ada tak apa banyak. Kita tawaf tu boleh kata tak banyak lah. Dia kurang dalam 100. Tak sampai 100 orang lagi lah. Kiranya boleh pergi rapat kat Hajar Aswad. Kira masa makcik pergi ke Tayak tu, tempat Hajar Ismail tu, lawan orang tak boleh masuk. Makcik tiap-tiap waktu boleh pergi masuk semayang dalam tempat Hajar Ismail tu. Lepas tu duk pergi kapal terbang pada tu, tak payah lah nak boleh masuk orang banyak. Kalau makcik pergi yang dulu tu, makcik duduk dengan mak mentua satu rumah, duduk masing-masing lah. Pergi yang kedua tu pergi duduk rumah syekh lah. Tetapi sebaik saja makcik selesai mengerjakan segala ibadat haji yang pertama, makcik sungguh-sungguh tak sangka dengan berita yang makcik terima. Ni anak satu 4 orang. Sudung tu meninggal. Yang kedua tu umur 6 tahun. Yang nombor 3 yang tu lah tu hak janggut tu 4 tahun. Hak dia yang muda. Yang keempat tu umur 2 tahun meninggal. Nampak rasa sedih juga dah. Bila ada sedih itu, ingat kata kita dah sampai masa kita nak pergi ke haji. Dia pun dah sampai masa. Tak ada apa lah. Tapi tak pakai ke masa anak ni kan. Sedih dah juga. Doa lah buat macam mana. Dia mati kecil, dia dapat masuk syurga senang. Kita ingat betul lah dia tak ada dosa apa. Lepas tu kita pun dah sampai seru. Tuhan nak bagi kita pergi cukup rukun kita. Ingat, bila ingat gitu tak apa lah. Bila tak ingat tu kalau ikut ni dia ni lah juga kan. Anak ni. Makcik tak tunggu lama, terus balik ke Malaysia dengan kapal pertama. 2 minggu duduk dalam perjalanan. Dah tentu makcik tak sempat nak melihat anak makcik tu. Tapi makcik reda kerana Allah lebih menyayanginya. Pesan makcik pada semua, kena pergi muda lah sebelum berumur sikit. Bila dah berumur, dah tua ni, dia tak larat lah. Dia sakit lutut lah, sakit apa lah, nak pawah, nak sa'i, tak larat ke apa ke. Ada lah nak ziarah sana sini, payah. Nak ulang adik pergi masjid pun masa tak larat. Kalau pergi masa muda ni, bagus segala-galanya. Baik, harta yang halal, hati yang bersih.
bersih, niat yang suci, amal mulia. Tanah haram, jagalah pantang larangnya. Pergi haji bukannya masa untuk membeli belah. Beringatlah, betulkanlah niat kita. Kepada keluarga saya di tanah air, saya ucapkan selamat Baju Jaya, dan jangan risaulah, kami di sini sangat sihat dan sangat gembira. Kami tak terfikir apa-apa, hanya fikir untuk nak beribadah je. Kepada ahli keluarga saya dan anak-anak saya mengucapkan terima kasih atas sokongan dan doa anak-anak. Semudah-mudahan mak dan ayah sini selamat. Kenderaan saya di sini okey, cuma batuk lah, suara tak keluar, demam pun dah okey dah. Semasa tawaf okey, kali pertama tawaf saya alhamdulillah lah, saya memang kira insaf betul, sebab yang bawa kami tawaf tu seorang orang tua Syekh daripada Mekah. Saya cakap anak-anak kat rumah sihat lah, mak abah kat sini pun sihat. Terima kasih. Nama saya Arsyad bin Samad daripada Kuala Selangor. Saya berharap kepada keluarga saya di Kuala Selangor dan di mana-mana dan daerah Kuala Selangor agar baik muafakat dan bekerjasama lah, tiada perbalahan. Dan ucapan saya untuk Hari Raya Aidil Adha akan datang, selamat Hari Raya, dan ucapan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Terima kasih. Saya mengucapkan kepada sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara, saya di sini alhamdulillah selamat, sihat, walafiat, dan mudah-mudahan insya-Allah saya akan membuat haji mabrur insya-Allah. Saya harap semua kepada bakal haji di sini supaya kita balik dengan haji yang mabrur insya-Allah. Baik, saudara, terima kasih kerana terus setia bersama Salamatullah. Saya yakin saya penonton rumah dah terubat rindunya lihat jemaah-jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci, dan ramai yang hantar Facebook ni minta carikan saudara mara mereka. InsyaAllah kita pesan pada Izam pun sedang mengikuti ni. Mudah-mudahan ibu bapa saudara mara akan terpilih. Baik, Doktor, bila kita sebut tentang haji ni, kalaulah haji itu penuh berdosa, makna dalam syurga semuanya orang Arab Saudi atau orang yang tinggal di rumahnya depan Mekah, sebab tiap-tiap tahun dia boleh buat umrah, bukan tiap-tiap tahun, tiap kali dia boleh buat umrah, tiap-tiap tahun dia boleh buat haji. Tapi tidak sebegitu, Doktor, bukan? Sila Dato'. Baik, sebenarnya alhamdulillah. Yang pertama sekali, sebenarnya orang yang duduk di Masjidil Haram ni, dia ada, dan orang pergi haji juga, dia bukan hanya berpeluang mendapat pahala, tapi kalau pergi tanpa ilmu, mendapat dosa lebih besar. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Hajj, di mana Allah kata, sesiapa yang yurid bi ilhadi bi zulmin, siapa yang pergi haji kemudian dekat Masjidil Haram, dia berniat untuk melakukan dosa, dia dah pun nudzikhu azaban alima, kami akan azab dia. Maknanya berada di tempat situ ada kelebihan kalau ada ilmu, kalau betul caranya. Tapi kalau kita pergi haji banyak kali, tapi kalau kita buat tu salah, mungkin ada orang dia tak tahu sangat, maka akhirnya dia balik ke Malaysia dalam keadaan dia masih ihram, dan dia sebenarnya tidak membayar dam, dan akhirnya sampai umur mati, sampai itu dosa dia berterusan. Itu boleh berlaku. Ya, begitu juga orang yang duduk di Mekah. Jadi mereka duduk sana, mereka berniat untuk melakukan dosa. Macam ada orang yang merompak dekat depan Kaabah, dosanya sangat besar. Dan kalau bukan merompak pun berniat untuk melakukan dosa, dikira dosa di Mekah. Berbeza dengan di Malaysia, sebagai dalam hadis Nabi, siapa yang nak buat dosa tapi tak buat lagi tak kena apa-apa. Tapi di Mekah ataupun di Masjidil Haram in spesifik disebutkan oleh Allah akan diazab, maknanya ada jatuh dosa. Okey, Doktor, sebelum kita orang tangguhkan Salam Baitullah malam ni, saya nak baca sikit je daripada anak muda dia tingkat 5, Doktor, tapi tanya soalan saya nak bacakan daripada Muhammad Jamil Muhammad Syafi. Salam, Waalaikumsalam. Saya pelajar tingkatan 5, saya nak bertanya, saya tidak tahu saya buat dosa atau tidak. Walau bagaimanapun saya hendak bertanya, jikalau saya menunaikan haji, adakah dosa saya akan diampunkan? Ini 11 minit yang lalu daripada Muhammad Jamil. Ini satu lagi, Doktor, Abu Bakar Bakar Ahmad, banyak Bakar. Saya ada kemuskilan, memang teringin sangat tunaikan fardu haji ke Mekah,
tetapi apa perlu dan bagaimana saya nak membersihkan hati dan diri saya daripada segala dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Dan akhirnya Hasan Azizi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah satu tanda haji mabrur ialah seorang itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kalau kita balik haji, kita jadi lebih baik daripada sebelumnya, tapi sebenarnya rasanya jauh lagi dari baik yang sebenarnya. Apa komen doktor? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama sekali tadi adalah buat dosa, tapi adakah kalau pergi haji maka akan bersih? Maka kita dah sebutkan tadi ada jenis-jenis dosa saja, dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar kena taubat, dan kemudian dosa melibatkan manusia kena minta ampun daripada manusia, ataupun kalau curi harta dia kena pulang balik. Itu semua kena dilakukan. Kemudian yang kedua tadi, itu soalan yang pertama tadi, apa buat dosa yang tingkatan 5 tadi? Tingkatan 5 nak pergi haji. Macam mana dia kata saya tidak tahu saya buat dosa atau tidak. Bagaimanapun saya hendak bertanya, jika saya tunaikan haji, adakah dosa saya akan diampunkan? Kita telah jawab dia kan. Baik, kemudian yang keseluruhnya ada orang yang balik haji, kita sebutkan tadi antara takrifnya dia balik haji dia lebih baik daripada sebelumnya. Tapi lebih baik tu baik sikit je, kata 10%. Maka adakah itu ada tanda haji itu adalah haji yang mabrur? Maka bagi kalau melihat pada takrifan umum, haji itu dah kira haji yang mabrur bagi dia, tapi ada tingkatannya lah. Tingkatan dia mungkin belum begitu cemerlang, tapi at least dia sudah mengubah si Polan ini menjadi lebih baik. Doktor, terima kasih banyak doktor kerana sudi bersama kami. Banyak lagi doktor yang ditanyakan ni, tapi hanya itu saja yang sempat kita bacakan. Terima kasih banyak-banyak kepada pemanggil talian tadi. Terima kasih kepada yang menghantar Facebook. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Dan jangan lupa besok kita akan bersiaran secara langsung, bukan jam 9 hingga 10, tetapi daripada 7 hingga 8 malam. Dan besok juga Salam Baitullah akan mengadakan kuis yang pertamanya. Saudara, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami esok daripada pukul 7 sampai ke 8 malam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Rancangan Salam Baitullah itu tadi dibawa khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda. Impikan peluang mengerjakan umrah ke Tanah Suci. Nikmati percutian dengan peluang memenangi penginapan 3 hari 2 malam ke destinasi terpilih. Semarakkan lagi kesetiaan anda dengan menyertai kuis Salam Baitullah 2012 yang bakal menguak kirainya pada episod ke-10. Penyertaan adalah dalam bentuk SMS dan pendaftaran adalah percuma. Type SB dan hantarkan ke 32776.
Ikut arahan melalui SMS. Sertakan nombor kad pengenalan, nama dan lokasi. Jawapan boleh dihantar setelah semua maklumat yang diberikan lengkap. Saksikan Salam Baitullah setiap hari 9 hingga 10 malam di TV1. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tuanku Haji Aminah selamat berangkat ke Tanah Suci bagi menunaikan fardu haji. Turut bersama dalam rombongan diraja itu ialah anak dia Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas dan Datuk Sri Diraja Tunku Soraya, Datuk Sri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Ahli Jemaah Pemangku Sultan Kedah, Tunku Temenggung Kedah Tan Sri Tunku Salahuddin Sultan Badli Shah dan Tuan Puan Temenggung Kedah Puan Sri Tengku Maliha Tengku Arif. Hadir bagi mengucapkan selamat berangkat Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri Puan Sri Noraini Abdul Rahman. Pada istiadat mengucapkan selamat berangkat itu, sebanyak 21 das tembakan meriam dilepaskan, diringi lagu Negaraku. Sri Paduka Baginda kemudian memeriksa barisan kehormat terdiri daripada 4 pegawai dan 103 anggota Batalion 1 Regimen Askar Melayu Diraja. Sebelum pasangan diraja itu menaiki pesawat khas, bacaan doa dipimpin Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Wan Zahidi Wante. Rombongan diraja itu dijauh tiba di Madinah 3 petang waktu tempatan atau 10 malam ini waktu Malaysia. Esok baginda berdua dijangka melawat kota Madinah dan menziarahi makam Rasulullah serta melawat Bukit Uhud. Pada Isnin ini pula, pasangan diraja itu berkenan menemui jemaah haji Malaysia di Ibu Pejabat Tabung Haji Mekah. Tuanku Abdul Halim dan Tuanku Haji Aminah dijadual berangkat pulang ke tanah air pada 31 Oktober.